Cubaan suara 1, 2, 3. Jelas. Jelas ya? Baik, Jelas. Jelas. sekiranya jelas, saya akan mulakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam sesi bicara karya secara maya ini. Pada hari ini, kita akan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Goh Sang Siong kerana melibatkan saya dalam bicara hari ini. Bicara karya hari ini dianjurkan oleh Unit Penyelidikan Terjemahan dan Interpretasi Pusat Pengajian Kemanusiaan daripada Universiti Sains Malaysia dengan kerjasama daripada Dewan Bahasa dan Pustaka bahagian buku bahasa. Pertama sekali yang saya hormati kepada Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, penyandang kursi Zakbah Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga merangkap pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Kepada Profesor Madya Dr. Goh Sang Siong sebagai pembicara kita pada hari ini, bersama-sama dengan Dr. Lilani Ayub, juga daripada Universiti Sains Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, terima kasih sekali lagi. Baik, hari ini kita akan berbicara satu buku yang telah terbit pada tahun ini, iaitu bertajuk Glosari Pengajian Penterjemah. Buku ini telah disusun oleh sekumpulan penyusun daripada Universiti Sains Malaysia. Sekiranya saya boleh sebut di sini, yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Goh Sang Siong, Dr. Anis Syahira Abdul Syukur, Profesor Madya Dr. Haslina Harun, Profesor Madya Dr. Surya Cik Omar, Dr. Idris Mansur, Dr. Lilani Ayub, Profesor Madya Dr. Rokiah Awang, Dr. Wan Ros Eliza Abdul Rahman. 7 orang penyusun yang dalam bidang pengajian penterjemahan. Baik. Saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana bicara karya ini akan berlangsung.
pada hari ini kita ada 3 orang pembicara. Yang pertama akan dimulakan oleh Profesor yang berbahagia, Profesor Dr. Awang Sarian akan menceritakan secara pengenalan tentang buku ini. Seterusnya akan disambung oleh Profesor Maya Dr. Goh San Siong yang akan menjelaskan tentang konsep terjemahan dan bagaimana beliau mengaplikasikan konsep terjemahan ini dalam buku ini. Itu kita akan perdengarkan daripada beliau sebentar nanti. Dan selanjutnya akan disentuh oleh Dr. Lilani Ayub yang akan menjelaskan tentang konsep interpretasi. Konsep interpretasi ini dan menjelaskan bagaimana konsep ini diaplikasi dalam buku ini. Baik, tanpa membuang masa, saya dengan ini menyerahkan kepada Profesor Datuk yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Awang Sarian yang akan memberi pengenalan tentang buku ini dan sepintas langsung tentang dunia pengajian penterjemahan dan juga apakah pentingnya pengajian penterjemahan ini dalam bahasa Melayu. Bagaimana konsep ini dan kaitannya dengan bahasa Melayu dapat di, dilihat. Baik. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Datuk untuk memberi pengenalan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Mulia Ahmad selaku pengurusi sesi bicara bertentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada sahabat lama saya, Persemadia Dr. Goh Sang Siong dan rakan-rakan penyusun glosari pengajian penterjemahan dan juga para peserta yang bersama-sama dengan kita dalam sesi pada petang ini, insya-Allah. Terima kasih atas kesudian mengundang saya untuk memberikan pengenalan awal. Sebenarnya pengenalan itu memang sewajarnya diberikan oleh ketua penyusun glosari ini sendiri, beliaulah dan rakan-rakan beliau dan rakan itulah sebenarnya pakar dalam bidang pengajian penterjemahan. Jadi insya-Allah saya sekadar memberikan pengenalan ringkas tentang beberapa sudut yang berkaitan dengan pentingnya bidang terjemahan dan dengan sendirinya punya wujud sebagai satu bidang pengajian penterjemahan, terutama dalam konteks pembinaan tamadun atau peradaban dan juga dalam konteks hubungan dan interaksi antara peradaban di dunia. Kerana terjemahan merupakan satu wasilah atau satu laluan, satu kaedah untuk mewujudkan keadaan saling faham, saling mengerti dan saling memanfaatkan kekuatan yang ada pada suatu bangsa atau suatu peradaban, suatu tamadun yang perlu diperkongsikan dengan pendukung-pendukung tamadun lain ataupun bangsa-bangsa lain, dan salah satu wasilahnya ialah terjemahan. Terjemahan dapat memindahkan ilmu, maklumat dan segala warisan suatu bangsa dan peradaban pada bangsa yang lain. Inilah saya kira falsafah dasar berkaitan dengan pentingnya bidang pengajian terjemahan. Daripada sudut pandangan Islam sendiri pun, saya kira falsafah itu sangat jelas kerana dalam Al-Quran biasa dipetik oleh para penceramah agama ayat 13 dalam surah Al-Hujurat. Daripada lelaki dan wanita, Adam dan Hawa, dan kemudian menjadikannya sebagai pelbagai bangsa. Jadi manusia itu pelbagai bangsa, pelbagai kaum, etnik, atas nama apa saja kelompok manusia, maka itulah fitrah ataupun Allah, satu ketetapan atau undang-undang Tuhan tentang kewujudan atau realiti kewujudan manusia. Dan kepelbagaian itu bukanlah untuk menimbulkan persengketaan atau menimbulkan permusuhan. Bahkan saya menentang pandangan Huntington yang menyebut soal clash of civilization. Seolah-olah peradaban perlu bertembung, perlu bersengketa
Ini saya kira bukan matlamat manusia dijadikan dalam pelbagai kelompok, bangsa, puak dan sebagainya, tetapi untuk saling mengenal. Itu dalam ayat itu disebut juga soal lita'arafu, iaitu supaya manusia yang pelbagai bangsa dan peradaban ini saling mengenal. Dalam keadaan saling mengenal itulah diperlukan wasilah, bahasa dan terjemahan merupakan satu aspek bahasa yang penting untuk proses pemindahan dan perkongsian ilmu, maklumat atau warisan atau himpunan memori suatu bangsa untuk dimanfaatkan oleh bangsa ataupun pendukung peradaban lain. Ini saya kira falsafah induk yang perlu menjadi landasan bagi semua orang yang terlibat dalam pengajian terjemahan. Ada agenda besar kita, agenda keamanan sejagat, agenda persefahaman sejagat. Bukan sekadar suatu disiplin ilmu dan juga bukan juga sebagai satu mekanik kehidupan untuk tujuan ilmu, bahkan lebih penting ialah untuk mewujudkan suatu persefahaman dan perpaduan sejagat dalam kalangan pelbagai bangsa manusia yang ada di dunia ini. Jadi saya mulakan bicara saya dengan falsafah itu supaya kita mempunyai hala tuju yang jelas dalam melaksanakan tugas sebagai pendukung ataupun ahli pengajian terjemahan, bahkan ahli-ahli terjemahan yang mempraktikkan atau mengamalkan bidang ini sebagai suatu kerjaya. Sebetulnya ada agenda besar, ada matlamat besar yang sesungguhnya ditangani, ditanggung di pundak para ahli terjemahan. Jadi sangat besar saya kira fungsi dan peranan ahli-ahli terjemahan kerana mereka membantu proses pemindahan ilmu, maklumat dan akhirnya membantu proses pewujudan persefahaman sejagat dalam kalangan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kita juga melihat bagaimana dalam sejarah bidang terjemahan ini walaupun barangkali belum sampai ke peringkat bidang pengajian pada waktu itu, tetapi sebagai satu bidang yang amali, bidang yang dipraktikkan, terjemahan memang mendapat pengiktirafan besar dalam pembinaan tamadun. Bahkan dalam sejarah, dalam sirah Nabi Muhammad SAW sendiri, disebut bagaimana Nabi memberikan upah pada sahabat-sahabat baginda yang dapat membuat terjemahan karya ataupun ilmu, maklumat daripada bahasa Ibrani atau Hebrew, bahasa orang Yahudi ke dalam bahasa Arab. Nah, itu satu bentuk pengiktirafan sehingga Nabi memberikan upah pada sahabat ataupun ahli terjemahan yang dapat melakukan kerja itu. Tentu ada suatu mesej penting apabila Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan suatu petunjuk, suatu isyarat jelas bahawa terjemahan itulah satu bidang penting. Dan Nabi juga mengatakan kalau kita mengetahui bahasa bangsa lain, itu satu kelebihan dan kita tidak akan mungkin terperdaya ataupun tertipu ataupun terbelenggu oleh pahaman-pahaman yang mungkin tak kita fahami dalam bahasa lain. Dan itu dapat disalurkan melalui bidang terjemahan. Jadi pada khidmat saya, bidang terjemahan memang diangkat oleh agama Islam sendiri dan saya yakin juga diangkat oleh penganut-penganut agama lain untuk tujuan mewujudkan persefahaman manusiaan. Dalam suatu peringkat perkembangan tamadun manusia, khususnya pada peringkat dalam konteks tamadun Islam, kita melihat atau kita menyaksikan bagaimana dalam zaman Khalifah Abbasiyah, iaitu Khalifah sesudah Umayyah, itu kira-kira pada abad ke-8 Masihi, Abbasiyah memperoleh kuasa atau mewarisi kuasa daripada Khalifah Umayyah hinggalah abad 14. Dalam tempoh ratusan tahun itu, raja-raja atau pemerintah Khalifah Abbasiyah telah menunjukkan teladan bagaimana proses terjemahan menjadi salah satu agenda penting dalam mengangkat tamadun Islam pada zaman itu, pada abad 13, 12, 13 dan hingga abad ke-14. Berapa orang khalifah yang terkenal, Al-Ma'mun, Harun al-Rashid, itu banyak berjasa besar dalam mengangkat bidang ilmu termasuk dalam bidang terjemahan. Dan kita mengetahui daripada sejarah bagaimana tertubuhnya institusi
ilmu, termasuk juga dalam bidang terjemahan yang dikenal sebagai Baitul Hikmah, atau kalau diterjemahkan secara literal, secara harafiah, itu dikatakan wisma ataupun rumah kebijaksanaan, Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan ataupun pusat kebijaksanaan, kerana di situ terhimpun ahli-ahli ilmu yang dilantik oleh kerajaan Abbasiyah untuk melakukan penulisan dan juga penerjemahan. Jadi bagaimana kita melihat proses penerjemahan dilakukan dalam semua bidang ilmu, yang khususnya yang tertulis dalam bahasa Yunani ataupun bahasa Greek lama, iaitu hasil-hasil karya ahli-ahli falsafah Greek atau Yunani lama. Antara yang terkenal tentu kita tahu Thales, Socrates, Plato, Aristotle, Praxeas, dan banyak sekali ahli falsafah lain yang mencakup bukan saja soal bidang falsafah sebagai satu disiplin yang berasal dari filosofia, itu cinta akan kebenaran atau cinta akan bijaksanaan, tapi meliputi ilmu lain kerana pada waktu itu bersifat holistik, bersifat menyeluruh, bersepadu. Socrates, Plato, Aristotle terkenal bukan sekadar ahli falsafah umum, tapi berbicara soal etika, soal akhlak, soal undang-undang, soal kenegaraan, soal retorik dalam soal bahasa, ya, retorik, soal puisi, ada kajian puisi. Itu semua menunjukkan bagaimana ahli falsafah pada zaman itu dimanfaatkan ilmunya melalui proses terjemah. Dan mereka juga bicara tentang soal kosmologi, soal kejadian alam, artinya yang berkaitan dengan asas-asas sains, baik fizik, baik kimia, baik biologi dan ilmu lain, astronomi, itu artinya dikembangkan, disuburkan oleh Abbasiyah, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan itu menjadikan kemudian tamadun Islam itu berkembang subur, mekar melalui hasil daripada kerja terjemahan. Tentu ada soal kritikan, tentu ada soal kontroversi. Ilmu-ilmu yang dikatakan sebahagiannya itu tidak menepati ciri-ciri keislaman. Dan itu saya kira pembicaraan dalam kalangan ahli-ahli falsafah seperti Imam Al-Ghazali mengkritik kerja-kerja Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya, yang Al-Kindi yang dikatakan mencedok fahaman Yunani yang sebahagian tidak sesuai dengan falsafah Islam. Nah, tapi itu saya kira kita serahkan pada soal pencarian ahli falsafah. Yang positifnya ialah bahawa banyak ilmu yang dikembangkan dalam tamadun Islam pada zaman Abbasiyah itu merupakan hasil terjemahan. Nah, itu yang nak kita lihat sebagai pentingnya, signifikannya bidang pengajian terjemahan dalam konteks pembinaan tamadun. Dan kebalikannya, pada zaman Abbasiyah itu juga kita dapati bagaimana sarjana barat dalam pelbagai bahasa juga kemudian membuat terjemahan dari karya-karya besar. Jadi ini satu proses interaksi yang saya kira cukup menarik. Yang biasa saya katakan pada zaman dahulu telah berlaku keseimbangan proses proses globalisasi dari barat ke timur, kemudian dari timur ke barat. Tidak seperti sekarang. Kita menjadi masyarakat consumer, masyarakat pengguna, mengambil hasil-hasil globalisasi dari barat. Timur agak kurang menyumbangkan sesuatu dalam proses globalisasi sedunia. Itu maka saya selalu mengatakan agenda besar kita dalam soal penghasilan ilmu termasuk terjemahan ialah untuk mengisi keseimbangan proses globalisasi dari timur ke barat, supaya seimbang barat timur dan timur ke barat. Melalui proses terjemahan kita dapat mengetengahkan karya-karya ilmu yang sekarang lebih banyak diungkapkan dalam istilah kearifan setempat, local wisdom kita dalam pelbagai bidang. Bukan saja soal-soal ethnoscience, soal-soal sains yang berakarkan budaya setempat, flora fauna berdasarkan pandangan hidup atau pandangan alam, pandangan sarwa setempat, tapi juga yang berdasarkan hasil-hasil dapatan kajian terkini daripada para saintis kita yang dapat dikemukakan di peringkat antarabangsa. Dan ini tentu dapat dilakukan melalui proses terjemahan, kerana
sementara bahasa Melayu belum mendunia dalam pengertian seluas luasnya sebagai bahasa ilmu, maka proses terjemahan akan dapat banyak membantu mengangkat peradaban Melayu, tamadun Melayu dengan segala bidang ilmu yang tercakup dalam kearifan setempat itu untuk dikenal, dihayati dan dimanfaatkan oleh warga sejagat, warga sedunia. Sebagaimana kita mengambil sekian banyak ilmu daripada peradaban barat melalui proses terjemahan daripada bahasa Inggeris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, kemudian bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Jepun, bahasa Rusia dan sebagainya. Jadi itu saya kira sangat penting kita menghubungkan soal pengajian terjemahan dengan suatu agenda besar untuk mengangkat peradaban kita dan juga untuk menimbulkan perpaduan, persefahaman sedunia melalui bidang ilmu dan juga pertukaran dan serta perkongsian maklumat dalam bidang apa-apa pun. Kemudian perkara ketiga yang ingin saya sentuh ialah bahawa dalam konteks tamadun Melayu sendiri, interaksi dengan tamadun-tamadun lain termasuk melalui bidang terjemahan telah memungkinkan berlakunya peningkatan tamadun Melayu menjadi tamadun yang besar. Interaksi dengan tamadun-tamadun awal seperti tamadun India dan tamadun Cina itu telah sebenarnya membantu mengangkat tamadun Melayu. Kalau merujuk pada soal yang kita katakan bahasa Melayu kuno, walaupun bahasa Melayu kuno itu bahasa Melayu, tetapi ada sejumlah unsur yang diasaskan pada tamadun lain. Tamadun India, tulisan Pallava sebagai contoh, yang merupakan tulisan Melayu kuno, itu diubahsuaikan daripada tulisan Sanskrit, walaupun bukan lagi tulisan Sanskrit. Sebagaimana kemudian tulisan Jawi, aksara Jawi itu disesuaikan daripada tulisan bahasa Arab, tapi bukan lagi bahasa Arab. Maksud saya, kita membina suatu unsur tamadun sendiri, tulisan Pallava, kemudian tulisan Jawi, dengan kesan atau hasil daripada interaksi dengan tamadun lain, dan sebagainya itu melalui proses terjemahan yang insyaAllah nanti akan saya rincikan sedikit. Kemudian sudah tamadun India itu kita dapati interaksi dengan tamadun Cina juga. Seawal abad ke-7 sebenarnya, menurut rekod sejarah, saya selalu mengatakan sesiapa yang berkunjung ke negara Cina, silalah ke Xi'an. Di Xi'an itu terdapat sebuah kuil Buddha terbesar di negara Cina, bahkan pada hemat saya mungkin di seluruh dunia. Di situ terhimpun koleksi tulisan pendeta Buddha besar dari negara Cina pada zaman dinasti Tang waktu itu, iaitu I Ching. Sebutannya berbagai-bagai. Ada orang mengatakan I Ching, tapi saya kata I Ching itu tak sesuai lah. I Ching itu barangkali pada kek ya. Tapi I Ching itu menurut ejanya YI jadi I, dan apa itu I Ching ya. Jadi kalau kita lihat koleksi tulisan I Ching yang dikumpulkan di kuil Buddha terbesar di kota Xi'an itu, ibu negeri provinsi Shanshe, dapat rekod tentang sejarah, tentang sistem pemerintahan, tentang bahasa Melayu, tentang adat istiadat di Palembang ataupun di Sumatera pada zaman Sriwijaya. Hanya saja kita tidak dapat memahami tulisan Pallava itu, tetapi transliterasi dan kajian pernah dibuat oleh sejumlah sarjana dan kita dapat mendapat manfaat bagaimana kerja-kerja yang dihasilkan oleh I Ching itu kemudian dapat diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggeris, ke dalam bahasa Melayu dan bahasa lain untuk kita mengenal pasti bagaimana hebatnya atau besar tamadun Melayu pada abad ke-7. Pada zaman itu telah berlaku interaksi, dan saya yakin tentulah I Ching dan rakan-rakannya juga melakukan proses terjemahan ke dalam bahasa Mandarin, bahasa Cina, untuk dipersembahkan kepada Maharaja pada zaman dinasti Tang. Tak mungkin laporan itu terus dalam bahasa Melayu, tetap diterjemahkan dalam bahasa Cina. Nah, itu suatu fakta, satu fenomena yang menunjukkan bagaimana terjemahan menjadi wasilah, menjadi kaedah penting dalam mengangkat, memperkenalkan suatu peradaban ataupun satu tamadun. Contoh tadi adalah tamadun Melayu pada zaman Sriwijaya abad ke-7 diperkenalkan kepada Maharaja Dinasti Tang itu melalui
laporan yang diterjemahkan atau ditulis oleh I Ching ke dalam bahasa Cina. Kemudian fenomena yang lebih mana hebatnya Armada Melayu angkat itu pada abad 15. Pada zaman dinasti Ming di negara China dan Kerajaan Membaik Melaka telah berlaku ataupun telah terbentuk, telah wujud satu hubungan diplomatik yang sangat hebat seperti yang dirakamkan oleh Profesor Liang Liji dalam kajian beliau, hubungan abad 15, hubungan Melaka dan dinasti Ming abad 15 itu dalam kajian beliau sewaktu beliau menjadi menjadi tamu di UKM sekitar tahun 1990-an gitu. Dan beliau berdasarkan teks-teks lama juga yang terdapat berdasarkan catatan-catatan di istana di negara China yang menunjukkan benar memang telah wujud hubungan yang sangat baik, hubungan diplomatik yang sangat baik, termasuk dengan 7 kali kedatangan armada pimpinan Laksamana Cheng He yang di sini dikenal sebagai Cheng Ho. Saya tidak tahu mengapa perubahan Cheng Ho, tapi itu bukan masalah besarnya kerana nama bisa saja berubah. Nama saya sendiri apabila saya mula berdaftar sebagai penyandang kursi penyiaran Melayu di Beijing Foreign Studies University, saya mencari nama saya dalam laman web BY, saya tak menemukannya. Rupa-rupanya nama saya dirubah menjadi Nawang Sanlian, bukan Awang Sarian lagi pada waktu itu. Jadi itu bangkit soal teknikal yang biasa berlaku. Di Saudi, di Mekah pun saya takkan suruh awang kerana bunyi nga itu tak ada dalam bahasa Arab. Jadi awanj. Ya. Nah, itu antara unsur juga yang nanti dapat dikaitkan dengan soal beberapa isu dalam bidang pengajian terjemahan. Tapi yang nak saya sebut bahawa pada abad ke-15 itu juga tampak peranan bidang terjemahan. Kerana bukti bahawa tersusunnya kamus pertama bahasa Melayu, lebih tepat lagi Melayu Cina, itu disusun oleh para sarjana Cina yang diarahkan oleh istana pada zaman Musim Ming untuk lebih faham, mengenal kehidupan di alam Melayu, khususnya di Melaka. Maka terhasillah daftar kata yang boleh juga kita katakan kamus, daftar kata perkataan-perkataan Melayu Melaka itu kalau diterjemahkan daripada judul dalam bahasa Cina begitu. Dan jelas bagaimana konsep-konsep dan kehidupan di alam Melayu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina melalui 482 entry atau masukan dalam daftar kata ataupun kamus itu. Meskipun jumlah 482 lebih kurang 500, tetapi telah dianalisis oleh sarjana dan sebagainya bahawa terdapat sekurang-kurangnya 17 ranah, 17 domain, 17 ranah kehidupan di alam Melayu yang dinyatakan ataupun disebut dalam daftar kata ataupun kamus pertama Melayu Cina itu. Antaranya soal astronomi, soal seni bina, istana, soal bentuk rumah Melayu di alam Melayu, cuaca, tentang alam, tentang flora, fauna, pokoknya ada 17 bidang yang digarap ataupun yang dapat dikategorikan dalam kamus. Dan ini merupakan satu hasil proses terjemahan yang mengangkat bahasa Melayu sebagai satu bahasa penting menurut kacamata atau penilaian istana dinasti Ming pada abad ke-15 sampailah abad ke-16 begitu. Kita nampak bagaimana peranan terjemahan, dan juga kita tahu dalam sejarah hubungan diplomatik itu juga telah terbentuk badan jurubahasa yang didirikan atau ditubuhkan di istana Cina di dinasti Ming, dan di sini terdapat diriwayatkan terdapat 2 orang terjemah yang mahir dalam bahasa Melayu, satu mewakili Melaka dan seorang lagi mewakili Sumatera. Jadi peranan ahli terjemah waktu itu pun sudah ketara dalam konteks hubungan diplomatik Cina dan Melayu. Sehingga kemudian ditubuhkan pula satu akademi bahasa asing yang memberikan latihan pada juru bahasa, dan menarik apabila diceritakan bahasa Melayu diletakkan di bawah jabatan bahasa-bahasa Islam sama dengan bahasa Arab sebagai contoh.
dan di situ telah berlaku proses terjemahan Melayu Cina oleh satu akademi bahasa asing yang kemudian menjadi tradisi dilanjutkan oleh beberapa buah universiti di China, termasuklah Beijing Foreign Studies University, Tianjin Foreign Studies University, Guangdong Foreign Studies University, dan banyaklah universiti pilihan asing lain di China yang memanfaatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Maka itu ilmu-ilmu daripada bahasa lain, terutama bahasa Inggeris, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, terutama ilmu sains dan tidak kecuali juga ilmu dalam sains tabi'i, tapi ilmu dalam bidang sains kemanusiaan, sains sosial. Maka itu proses terjemahan menjadi satu fenomena penting pada tahun 80-an, 70-an, 80-an, sehingga diwujudkan bahagian terjemahan Dewan Bahasa Pusaka yang kemudian pada tahun 1993 dibesarkan bahagian itu dengan diangkat keluar, ditubuhkan sebuah institut menjadi Institut Terjemahan Negara Malaysia dan kemudian berkembang menjadi Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, ITNM jadi ITBM. Nah, ini saya menyebut saya lalu bagaimana bidang terjemahan mengangkat atau membantu mengangkat tamadun suatu bangsa dan suatu negara dalam konteks negara kita Malaysia. Bidang terjemahan banyak sekali membantu proses pengilmuan masyarakat sosial golongan terpelajar baik di peringkat sekolah maupun peringkat pendidikan tinggi. Dan saya lupa menyebut tadi dalam zaman lebih awal bagaimana terjemahan proses Islamisasi, proses pengislaman ilmu di alam Melayu, proses pengislaman di alam Melayu juga membabitkan soal terjemahan. Menurut Profesor Syed Hakim Al-Atas, pada kajian beliau, manuskrip tertua yang wujud di alam Melayu ialah hasil terjemahan, iaitu kitab Aqaid An-Nasafi. Aqaid iaitu kitab akidah, kitab tentang tauhid, kitab tentang sistem kepercayaan yang diolah oleh ulama besar bernama An-Nasafi, dan itu diterjemahkan oleh ulama Aceh pada abad 16. Kalau menurut catatan kajian Syed Nakib itu tahun 1529. Dan sudah itu berkembang proses terjemahan dalam pelbagai bidang agama, baik bidang akidah, bidang syariah, bidang dan syariah kita dapati ada pecahan bidang kekeluargaan, munakahat sebagai contoh, bidang perniagaan sosial, muamalah, bidang apa lagi? Ya, tasawuf ataupun adab, sirah ataupun sejarah, qiraah atau bacaan Al-Quran, tafsir, hadis, pokoknya banyak sekali karya terjemahan daripada bahasa Arab dalam bahasa Melayu untuk mengembangkan Islam di alam Melayu. Kita melihat bagaimana sekali lagi pengajian terjemahan atau proses terjemahan mengangkat tamadun Melayu menjadi tamadun besar yang bersumberkan Islam. Bermula paling lewat abad 13, tapi menurut catatan lebih awal pada itu abad 8-9 Islam sudah datang, tetapi secara institusi kerana pada abad 13 baru bermula kerajaan Samudra sebagai contoh, barulah diinstitusikan Islam sebagai agama kerajaan di alam Melayu. Itu saya kira bahagian kedua atau bahagian ketiga. Bahagian akhir yang ingin saya sebut secara ringkas ialah sebagaimana juga yang dipahami dan disebut oleh kumpulan penyusun glosari ini, bidang pengajian terjemahan yang melibatkan multidisiplin atau pelbagai disiplin ilmu yang pasti sudah tentulah linguistik, bidang bahasa, dan di bawah linguistik itu banyak cabangnya, soal semantik itu yang paling penting dalam soal terjemahan, soal bukan saja soal semantik, saya kira soal semua aspek linguistik, sosiolinguistik, iaitu kajian bahasa berkaitan dengan masyarakat, budaya, itu juga perlu menjadi semacam satu ilmu dasar, ilmu asas
yang perlu dimiliki oleh orang terlibat dalam bidang pengajian terjemahan. Selain itu kajian kebudayaan secara khusus, kajian sosiolinguistik, kajian sosiologi, antropologi. Itu semua membantu kecakapan dan keterampilan orang yang terlibat dalam bidang terjemahan, terutama bagi mereka yang mempraktikkan terjemahan sebagai kerjaya ataupun sebagai bidang pekerjaan sehari-hari. Dan tentulah juga bidang-bidang lain, psikologi, itu ada disebut oleh para penyusun, bidang komunikasi, apalagi pada hemat saya bidang retorik. Kerana retorik ini, retorik dalam bahasa asing kita tak sama dengan retorik dalam bahasa Melayu. Kalau bercakap tentang terjemahan bahasa asing dalam bahasa Melayu, ungkapan-ungkapan bahasa asing yang tidak mungkin boleh terjemahkan secara harafiah, secara literal, secara kata demi kata, melainkan berdasarkan cara retorik itu diungkapkan dalam bahasa asing dan bagaimana padannya dalam bahasa Melayu yang tentu berdasarkan juga soal sosial budaya dan soal retorik juga soal selisih ilmu gaya bahasa. Jadi saya kira banyak sekali disiplin ilmu yang boleh tercakup dalam bidang pengajian terjemahan dan saya kira juga tidak kurang penting, bahkan yang paling asas ialah falsafah. Dan falsafah ini juga menentukan pandangan sarwa ataupun worldview suatu bangsa. Jadi falsafah barat akan menentukan konsepsi, pandang sarwa ataupun pandang hidup mereka tentang sesuatu, tentang ilmu, tentang konsep keadilan, tentang konsep sains, tentang konsep agama, tentang konsep undang-undang dan sebagainya. Jadi saya kira demikianlah pentingnya bidang pengajian terjemahan kerana mencakup pelbagai disiplin lain. Itu hasil yang memungkinkan ahli-ahli terjemahan, ahli interpretasi menghasilkan sesuatu yang sedapat-dapatnya yang paling tepat untuk memindahkan ilmu atau maklumat atau himpunan memori pada tamadun atau bangsa lain ke dalam tamadun atau bangsa kita sebagai tamadun atau bangsa sasaran. Jadi, dan saya mengucapkan tahniah setinggi-tingginya pada kumpulan penyusun glosari pengajian penterjemahan yang diterbitkan oleh Dewan Pustaka, terutamanya penghulunya, Pusmadia Dr. Goh Sang Siong dan rakan-rakan lain yang telah disebut oleh pengurusi sesi tadi, ada tersenarai dalam muka imprint ahli-ahli yang terlibat dalam penyusunan glosari ini. Saya perhatikan ada lebih 500 entry atau masukan yang tercakup dalam glosari ini dan dengan berasaskan entry dalam bahasa Melayu, saya kira ini satu perkataan yang cukup praktis, yang cukup baik kerana kita bermula dengan bahasa Melayu sebagai bahasa sasaran atau mungkin juga sebagai bahasa sumber kalau untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Kita mengetahui konsep-konsep yang terdapat dalam bahasa Melayu mewakili bidang pengajian terjemahan. Dan saya yakin jumlah entry itu akan bertambah lagi dari waktu ke waktu apabila bidang pengajian terjemahan berkembang dan subur mekar terus dari waktu ke waktu. Tentulah akan banyak lagi bertambah entry dan kita menantikan edisi kedua atau edisi selanjutnya dengan tambahan entry, mungkin juga dengan tambahan huraian menurut perkembangan ilmu. Jadi saya kira dengan pengenalan ringkas dan umum, tapi dengan harapan besar bahawa kita bergerak dalam bidang ilmu termasuk dalam bidang terjemahan, mempunyai agenda besar untuk mewujudkan persefahaman, perpaduan dan perkongsian ilmu, maklumat dan himpunan memori antara pelbagai bangsa yang ada di dunia ini untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tahniah sekali lagi pada sahabat saya Dr. Goh dan rakan-rakan pengumpul, rakan-rakan penyusun glosari ini dan juga tahniah pada Dewan Pustaka kerana telah menerbitkan karya ini. Antara bagi saya ini barangkali glosari pertama kalau tak silap saya dalam bidang terjemahan. Selain buku-buku tentang teori terjemahan itu ada, tapi glosari saya kira ini mungkin yang pertama, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang Sarian setelah menjelaskan sepintas lalu berkenaan dunia penterjemahan ini dalam di alam Melayu ini. Nampaknya dunia terjemahan dan pemindahan ilmu ini bukan baru kita alami ataupun kita sedang berlangsung, tapi dunia penterjemahan dan pemindahan ilmu ini telah lama berlaku pemindahan daripada yang disebut oleh Profesor tadi melalui perkongsian pertembungan antara tamadun Cina, tamadun India, begitu juga dengan daripada dunia Islam yang memperkayakan dan menambah kata bahasa Melayu. Jadi satu penjelasan yang saya kira cukup berfalsafah bagaimana kita tidak menolak ilmu-ilmu daripada luar, sebaliknya kita menerima ilmu tersebut dengan secara pemindahan kata. Dan inilah yang kita boleh panggil penterjemahan. Bagaimana kita memindahkan ilmu-ilmu ataupun kata-kata dalam, kalau pada masa kini ialah dunia moden lah, iaitu dunia barat lah. Kita boleh bagaimana ilmu itu berkembang di sana, dan bagaimana kita di Malaysia ini bagaimana kita menerima dunia barat ini, iaitu dunia barat ini, sama ada kita nak mengambil terus kata-kata asing itu dalam bahasa Melayu ataupun kita terjemahkan dengan mensesuaikan ejaannya, dan mungkin kita mencipta kata-kata baru yang telah wujud dalam dunia Melayu ini. Sebab pertemuan antara ilmu luar dengan ilmu dalam ini, saya kira satu proses yang agak mencabar bagaimana kita nak memindahkan ilmu. Jadi seterusnya saya mempersilakan Profesor Mbak Dr. Goh San Siong yang akan berbicara berkenaan dengan bagaimana beliau dan kumpulan pakar tersebut berusaha untuk menyusun glosari ini, dan apakah cabarannya, apakah cabaran yang dialami oleh kumpulan penyusun ini dalam bagaimana pemindahan ilmu daripada luar ke dalam tamadun kita, iaitu di Malaysia ini. Dan selanjutnya saya minta doktor juga menjelaskan tentang konsep terjemahan ini dan bagaimana kita harus untuk menterjemahkan kata-kata asing ini dalam kata Melayu lah, Malaysia inilah. Okay, saya persilakan Profesor Maria Dr. Goh San Siong untuk memulakan bicara pada sesi ini. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Encik Mulia yang juga merupakan editor naskah bagi glosari pengajian penterjemahan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, penyandang kerusi Zakbar di UPSI, rakan-rakan penyusun dan pensyarah yang saya muliakan, dan juga para peserta dan pelajar, tuan-tuan dan puan-puan serta saudara dan saudari. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang Sarian yang sudi menerima undangan kami untuk memperkenalkan glosari pengajian penterjemahan. Saya kira dalam kupasan beliau tadi, kita dapat melihat dengan secara lebih dekat lagi bahawasanya terjemahan memainkan peranan yang sangat penting khususnya dalam perkembangan dan juga kemajuan peradaban serta ketamadunan manusia yang sekaligus memungkinkan interaksi sesama manusia, antara bangsa dan juga antara budaya. Sejak azali lagi saya kira
terjemahan itu memainkan ataupun memberikan sumbangan yang cukup besar dalam mana-mana aspek yang menjadikan dunia ini semakin dekat antara satu sama lain. Juga saya ingin merakamkan terima kasih kepada Encik Mulia, iaitu editor di bahagian buku bahasa Jabatan Penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, yang juga merupakan editor naskah buku ini untuk bersama-sama dengan kita sebagai pemudacara dalam bicara karya ini. Baiklah, sebenarnya bicara karya pada petang ini diadakan sempena Dekad Bahasa tahun 2020 ini. Saya kira walaupun kita dunia ini dilanda dengan wabak yang begitu teruk dan sangat mendukacitakan, tetapi kerja-kerja pemartabatan dan pengantarbangsaan bahasa kebangsaan kita tidak boleh dialpahkan. Jadi kami memang sengaja memohon jasa baik Dewan Bahasa dan Pustaka supaya memungkinkan buku ini berjaya diterbitkan dan dicetak, siap dicetak dalam bulan Oktober ini. Itu niat awal kami supaya itulah sedikit sumbangan yang saya kira sumbangan yang kedil daripada kami di USM kepada bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang kita cintai dan yang kita dukung sepanjang masa. Selaras dengan usaha kita untuk memartabatkan dan juga mengantarabangsakan bahasa Melayu, saya kira terjemahan seperti mana yang telah dihuraikan dengan begitu teliti oleh yang berbahagia Datuk sebentar tadi, memang memainkan peranan yang sangat dahsyat, ya, dahsyat kerana sangat-sangat penting, ya, maha penting dalam memartabatkan, khususnya dalam mengantarabangsakan bahasa Melayu. Jadi untuk merancakkan lagi ataupun untuk memajukan lagi pengajian penterjemahan khususnya di Malaysia yang melibatkan bahasa Melayu, kami sekumpulan penyelidik dan juga pensyarah yang memang tujuan kami dalam bidang terjemahan dan interpretasi berusaha menghasilkan glosari ini. Dan ini satu percubaan awal daripada kami. Semestinya masih ada banyak ruang lagi yang harus kami terokai untuk menambah nilai glosari yang sudah diterbitkan ini. Okey, saya mohon maaf tak ada suara tadi, ya. Okey. Ya, glosari ini disusun oleh 8 orang penyusun yang merupakan penyelidik dan juga pensyarah dari unit penyelidikan terjemahan dan interpretasi atau singkatannya UNITI, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, University Science Malaysia. Saya sukacitanya menyebut nama satu persatu, iaitu Profesor Madya Dr. Hasudah Cik Omar, Profesor Madya Dr. Haslina Harun, Profesor Madya Dr. Rukia Awang, Dr. Idris Mansur, Dr. Lilani Ayub, Dr. Wan Ros Eliza Abdul Rahman dan Dr. Anis Syahira Abdul Syukur. Dan ke-8 orang ini merupakan penyelidik dan juga pensyarah yang memang tujuan kami adalah dalam bidang terjemahan dan interpretasi. Jadi secara umumnya, tujuan utama kami menyusun glosari ini adalah untuk memperkenalkan ataupun dengan kata lain memudahkan pelajar, penyelidik, pensyarah atau sesiapa saja yang berminat dengan bidang terjemahan dan interpretasi untuk memahami
konsep-konsep dalam istilah dalam bidang terjemahan dan interpretasi. Sebenarnya dalam pasaran bahasa Melayu, kita ada sebuah glosari yang diterbitkan oleh ITBM. Saya kira agak belasan tahun dahulu. Yang glosari yang kami susun ini sebenarnya merupakan pelengkap kepada glosari tersebut. Dan glosari kami ini dimuatkan sekitar 106 kata masukan ataupun entry, ya. Dan ini dari segi tujuan yang dilihat dari aspek makro. Dari aspek mikro pula, di Universiti Sains Malaysia, satu-satunya universiti awam di Malaysia yang menawarkan program pengajian terjemahan dan interpretasi pada peringkat ijazah sarjana muda sudah hampir 26 tahun saya kira, ya. Dan melalui pengalaman pengajaran dan penyelidikan, kami merasakan bahawa banyak konsep yang terungkap dalam terjemahan dan interpretasi ini agak berat untuk difahami oleh pelajar, khususnya pelajar pada peringkat ijazah sarjana muda. Apatah lagi, kesukaran itu memang dapat dirasai oleh masyarakat umum ataupun penggiat-penggiat bahasa yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang terjemahan dan interpretasi. Jadi untuk memenuhi keperluan tersebut, maka kami tercetus idea untuk menyusun sebuah glosari sedemikian rupa. Dan pada waktu yang sama juga kami mengambil kira keperluan para penyelidik dan pengkaji dalam bidang terjemahan dan interpretasi, khususnya yang melibatkan pasangan bahasa Melayu. Jadi berdasarkan keperluan makro dan mikro ini, maka terhasillah glosari pengajian penterjemahan yang memang sengaja disusun sedemikian rupa. Jadi rupanya sebenarnya adalah kami cuba sedaya upaya menyampaikan konsep yang terungkap dalam setiap istilah tersebut dengan ayat yang paling mudah, ya, ayat yang paling mudah dengan jumlah perkataan penerangan yang seminimum yang boleh, sebab ini glosari bukan ensiklopedia. Dan terjemahan, walaupun sebentar tadi saya ada menyatakan bahawa program pengajian terjemahan pada peringkat ijazah sarjana muda yang sudah berkembang di Malaysia hampir 26 tahun, tetapi bidang terjemahan dan interpretasi sebenarnya masih lagi kurang dikenali oleh masyarakat secara umumnya dalam konteks Malaysia. Jadi kami kira untuk mempopularkan bidang terjemahan ini, eloklah sekiranya kami menghasilkan glosari semudah yang mungkin supaya bukan sahaja orang yang memang dalam bidang terjemahan dan interpretasi dapat memanfaatkannya, pada masa yang sama orang yang mungkin pengkhususannya bukan dalam bidang terjemahan dan interpretasi turut dapat menikmati kebaikan dan juga faedah daripada glosari ini. Baiklah, seterusnya saya akan tunjukkan paparan 1-2 contoh. Ini merupakan satu paparan entry bagi istilah adaptasi. Dan susunannya dimulakan dengan istilah dalam bahasa Melayu. Ini saya kira satu kaedah untuk kita mengangkat dan juga memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita bersama. Kemudian disertai dalam perkataan miring ataupun cetakan miring bahasa Inggeris, dirasakan perlunya disertakan sekali juga istilah dalam bahasa Inggeris kerana seperti yang kita sedia maklum, banyak buku-buku akademik yang berkaitan dengan bidang terjemahan dan interpretasi yang dihasilkan oleh pakar-pakar dari barat masih lagi ditulis dalam bahasa Inggeris. Jadi melalui dua versi ini ataupun versi dui bahasa sedemikian rupa, pengguna glosari ini dapat mengadakan rujukan silang dalam buku-buku akademik dalam bahasa Inggeris juga. Dan setelah entry dan juga padanannya dalam bahasa Inggeris, disertakan penerangan yang begitu ringkas
ya, disertakan penerangan ringkas, dan dalam penerangan ini kemudian diikuti dengan sekiranya memerlukan ilustrasi ataupun jadual dan raja akan disertakan sekali untuk memudahkan pemahaman pembaca dan pengguna. Kemudian kalau istilah itu merupakan istilah yang mengungkapkan cara menterjemah, penyusun akan menyertakan contoh daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Kemudian yang paling hujung di sini ada bacaan lanjut. Ya, jadi bermula dengan entry dalam bahasa Melayu, diikuti padanannya dalam bahasa Inggeris, dan dalam penerangan itu sekiranya ada digunakan kata yang juga merupakan istilah akan dicetak secara dihitamkan hurufnya dan juga dibesarkan hurufnya sekali. Diikuti dengan jadual. Jadual ada dalam lampiran glosari seperti yang tertera pada skrin sekarang. Jadi adaptasi merupakan salah satu prosedur terjemahan, ya, mengikut Vinaya-Dalvanite. Jadi untuk memudahkan kita membuat rujukan lanjut, maka disertakan jadual sedemikian rupa. Kemudian diikuti dengan contoh daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu, kemudian bacaan lanjut. Okey. Seperti yang telah saya perkenalkan tadi, disebabkan keperluan makro dan mikro tadi, maka demikianlah rupanya cara susunan untuk seluruh entry dalam glossary ini. Kemudian mungkin kita akan tertanya-tanya kenapa pilih 506 entry dan bukan kurang ataupun bukan lebih daripada jumlah tersebut, ya. Untuk peringkat awal ini ataupun peringkat pertama ini, fasa pertama ini, kami hanya mengambil ataupun mengenal pasti istilah-istilah yang seringkali didapati agak sukar atau keliru, mengelirukan pengguna dan juga pelajar dan penyelidik dalam bidang ini. Saya tunjukkan beberapa contoh yang dimaksudkan dengan kekeliruan umum ataupun kurangnya penjelasan lah yang menyebabkan kekeliruan itu. Itulah entry yang kami pilih. Antara lain ialah pengajian penterjemahan. Ya, dalam bahasa Melayu kita ada penterjemahan, kita ada terjemahan. Jadi dari segi peristilahan kami ingin membezakan sebenarnya penterjemahan dan terjemahan itu adalah dua perkara ataupun dua konsep yang berbeza dalam istilah bidang pengajian terjemahan dan pengajian interpretasi. Jadi pengajian penterjemahan ini dijadikan entry kerana dirasakan entry ini memerlukan penjelasan yang teliti supaya pelajar, penyelidik dan masyarakat umum secara keseluruhannya mendapat gambaran yang lebih tepat, ya, tentang konsep penterjemahan. Jadi di sini diterangkan bahawa pengajian penterjemahan ialah pengajian antara disiplin yang mengkaji cara penterjemah atau jurubahasa, menangani pelbagai unit linguistik sama ada secara bertulis atau secara lisan, serta cara sesuatu terjemahan atau interpretasi itu diterima. Jadi dengan mudah saja kita dapati bahawa sebenarnya pengajian penterjemahan terbahagi kepada dua cabang utama, satu adalah terjemahan, satu adalah interpretasi. Dan lagi jelas disertakan Raja 17 di sini dan juga Raja 25 di sini. Jadi jelaslah bahawa apabila kita menggunakan istilah dalam bahasa Melayu untuk mengungkapkan suatu pengajian yang menyeluruh tentang dunia terjemahan, istilah yang lebih jitu atau persis yang kami cadangkan adalah pengajian penterjemahan. Manakala sekiranya itu merupakan suatu yang diungkapkan secara bertulis ataupun dalam bentuk tulisan, maka itu adalah pengajian terjemahan, dan sekiranya yang itu adalah ujaran dalam bentuk lisan, maka itu adalah pengajian interpretasi. Okey.
Dan satu lagi contoh yang selalu mengelirukan pelajar ataupun kita sebagai penterjemah dan jurubahasa adalah tentang istilah prosedur. Kalau kita melihat prosedur secara umum, prosedur ialah tata cara. Tetapi dalam konteks pengajian terjemahan dan pengajian interpretasi, prosedur itu bukan tata cara, tetapi merupakan satu istilah yang diungkapkan bagi membawa maksud cara yang digunakan oleh penterjemah bagi mengungkapkan kembali makna unit-unit linguistik yang kecil seperti kata, frasa, klausa atau ayat daripada teks sumber kepada teks sasaran melalui padanan. Dan kita juga dapat menjumpai satu lagi istilah yang sinonim ataupun yang sama maksud dengan prosedur, iaitu teknik. Jadi dalam entry teknik terjemahan, pengguna diminta melakukan rujuk silang, iaitu prosedur terjemahan. Konsepnya adalah serupa. Dan yang kedua adalah kita kena bezakan dengan strategi terjemahan ataupun kaedah terjemahan. Sebab strategi terjemahan ataupun kaedah terjemahan merupakan cara yang digunakan oleh penterjemah bagi mengungkapkan idea atau mesej keseluruhan teks sumber ke dalam teks sasaran. Okey, dalam konteks yang lebih besar lagi adalah istilah pendekatan, iaitu prinsip umum yang digunakan oleh penterjemah untuk memandu kerja terjemahan. Misalnya, kita ada pendekatan linguistik, kita ada pendekatan fungsian. Dan pengguna boleh rujuk Raja 15. Jadi di sini kita dapat satu gambaran yang sangat jelas daripada Raja 15 ini, iaitu dalam konteks pengajian penterjemahan, kita ada istilah pendekatan, kita ada istilah kaedah atau strategi, kita ada istilah prosedur atau teknik. Dan setiap istilah ini adalah untuk menangani hal-hal tentang terjemahan dan interpretasi pada peringkat ataupun tahap yang berbeza-beza. Kalau masyarakat umum, mungkin kita selalu guna kaedah terjemahan. Sebenarnya itu ya, untuk masyarakat umum memang tiada masalah, tetapi apabila kita masuk ke bab pengajian dan juga penyelidikan, kita kena membahagikan ataupun kita perlu memperincikan konsep-konsepnya secara teliti. Maka inilah contoh beberapa entry ataupun hampir ke semua 506 entry yang kami pilih itu merupakan entry yang lazim dijumpai dan diguna pakai untuk meneliti pengajian penterjemahan, dan kelazimannya adalah istilah-istilah yang kami pilih ini merupakan istilah-istilah yang agak yang agak rumit dan selalu pelajar berasa keliru. Jadi diharapkan dengan punyai glossary ini, sedikit sebanyak pengguna glossary akan mendapat satu pemahaman yang lebih jelaslah tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep pengajian penterjemahan. Baik, akhir sekali saya tunjukkan satu lagi contoh cara susunan yang agak menarik, iaitu tentang anjakan dalam pengajian penterjemahan. Bukan sahaja diberikan penerangan konsep dan juga bacaan lanjut, turut diberikan adalah rujukan Raja 2. Okey. Apabila pengguna merujuk istilah anjakan, pengguna akan diminta atau dipandu untuk membuat rujukan tambahan melalui Raja 2. Dan daripada Raja 2, saya kira pengguna glossary ini akan mempunyai satu gambaran yang lebih menyeluruh dan lebih lengkap tentang apa sebenarnya intipati konsep anjakan ini. Kalau kita lihat raja ini, terus kita dapat menggambarkan bahawa anjakan itu mempunyai dua kategori. Satu ialah anjakan kategori, satu anjakan aras. Kemudian daripada anjakan kategori, kita ada 4 lagi subjenisnya. Jadi raja atau jadual yang disertakan dalam glossary ini sebenarnya merupakan satu nilai tambah yang akan memudahkan lagi proses penggunaan dan juga pemahaman terhadap entry yang ada dalam glossary ini.
Okey, itu saja beberapa input ataupun beberapa perkara yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari. Dan seperti yang saya sebut sebentar tadi, glosari ini merupakan satu usaha awal daripada kami untuk memartabatkan dan mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui terjemahan. Dan sekali lagi, bulan ini merupakan dekad bahasa kebangsaan kita bagi tahun 2020, dan inilah dikirakan sedikit sumbangan yang pada kami, sumbangan yang kerdil, yang tidak seberapa, tetapi kami mempunyai harapan yang besar supaya glosari ini akan bersama-sama dengan pejuang-pejuang dan pencinta-pencinta bahasa kebangsaan untuk sama-sama kita angkat, bukan saja di dalam negara maupun kita bersama-sama membawa bahasa Melayu ke pesada antarabangsa melalui terjemahan. Itu saja daripada saya, dan sebagai ketua penyusun, saya juga mengalu-alukan sekiranya pengguna glosari ini menjumpai mana-mana kesilapan ataupun ada cadangan penambahbaikan dan pemurnian, kami sangat mengalu-alukannya. Dan bila-bila saja kalau ada usul ataupun cadangan berkenaan, boleh saja email kepada saya. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih, dan saya serah balik kepada Encik Mulia. Terima kasih yang Profesor Madya Dr. Goh San Siong atas penjelasan dan beberapa contoh yang beliau pamerkan kepada kita sebentar tadi. Baiklah, jam sudah menunjukkan pukul 4.05 petang, jadi saya tidak perlu mengulas dengan lebih lanjut. Saya serahkan kepada Dr. Lilani Ayub untuk meneruskan bicara kita pada hari ini dengan tajuknya konsep interpretasi. Jadi saya serahkan kepada doktor, dipersilakan. Terima kasih banyak Encik Mulia. Boleh dengar suara saya? Jelas-jelas boleh dengar. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, Encik Mulia sendiri dan rakan saya Profesor Madya Dr. Goh San Siong dan rakan-rakan penyusun yang lain, dan juga semua penonton yang sudi hadir dan mendengar bicara pada hari ini. Untuk bahagian saya akan menceritakan sedikit tentang bidang interpretasi, glosari bidang interpretasi, dan menunjukkan sedikit contoh-contoh yang menarik yang terdapat dalam glosari tersebut. Okay, sebelum saya mulakan, saya nak menceritakan sedikit tentang interpretasi dalam konteks Malaysia. Seperti yang telah disebutkan oleh Profesor Madya Dr. Goh San Siong tadi, Universiti Sains Malaysia di bawah Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan menawarkan program terjemahan dan interpretasi pada peringkat sarjana muda, dan kita juga sudah tentu bicara-bicaranya juga menelia pada tahap-tahap yang lain sehingga tahap Dr. Falsafah. Jadi kita kami memang mendedahkan pelajar kepada interpretasi, okey, dan memberi latihan-latihan untuk mengasah bakat mereka dalam bidang interpretasi dalam kursus-kursus interpretasi. Dan kita juga ada Persatuan Penterjemah Malaysia yang mana dalam kalangan penterjemah ahli-ahlinya ada juga jurubahasa di situ yang terdiri pada jurubahasa yang berkhidmat di Malaysia dan juga di luar negara. Dan ITPM juga menawarkan perkhidmatan kejurubahasaan untuk persidangan, mahkamah dan pelbagai senario. Okey, kalau dilihat gambar yang saya paparkan di sini, okey, ini adalah salah satu contoh senario interpretasi di mana seorang jurubahasa berada di tengah-tengah di sini. Dia sebenarnya adalah graduan Bati, dan dia menjadi jurubahasa untuk menjadi perantara untuk dua negara yang pihak yang terlibat di situ bercakap dalam bahasa-bahasa yang berbeza. Dalam gambar yang kedua, kita perhatikan ini adalah konteks interpretasi yang sedikit berbeza. Okay, saya sebenarnya memberi taklimat di sini untuk orang-orang pekak, dan terdapat seorang jurubahasa juga di sini yang menyampaikan mesej saya dalam bahasa isyarat. Okay, dan gambar seterusnya saya paparkan di sini adalah satu bentuk latihan yang diadakan di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, di mana pelajar didedahkan kepada
interpretasi asaskan masyarakat. Dan gambar yang terakhir di bawah dapat dilihat ini lagi satu konteks interpretasi di mana bahasa isyarat diterjemahkan atau diinterpretasikan dalam bentuk suara. Okey, itu konteks interpretasi di Malaysia. Kalau kita sebut terjemahan memang semua orang tahu, tapi interpretasi agak kurang ramai orang betul-betul faham tentang apa itu interpretasi. Kalau kita sebut istilah biasa interpretasi, selalunya kalau kita sebut jurubahasa mahkamah, memang ramai orang tahu. Sebab selalu disebut dalam petikan surat khabar. Bila mana ada kes-kes yang menarik yang dipaparkan dalam surat khabar, kadang-kadang ada disebut di situ tentang jurubahasa mahkamah menyampaikan mesej yang disampaikan oleh hakim tentang apa keputusan mereka tentang satu-satu kes, ya. Dan kalau dilihat gambar di sini, ini adalah satu setting mahkamah di Malaysia di mana hakim berada di sini, dan kalau anda nampak arrow di sini, di situlah beradanya jurubahasa mahkamah, betul-betul di hadapan hakim. Dan dalam istilah biasa yang lain adalah interpretasi persidangan. Okey, yang ini selalunya orang ramai yang terlibat dengan persidangan yang mana adanya jurubahasa disediakan. Dan kalau anda lihat gambar yang saya paparkan di sini, dalam satu-satu persidangan di hotel contohnya, kita akan lihat ada bilik-bilik di belakang ni disediakan, dan dalam bahasa Inggeris istilah yang digunakan adalah interpreter's booth. Dan booth tersebut kita boleh terjemahkan dalam berbagai cara, ya, dalam bahasa Melayu. Tetapi kami telah bersetuju untuk memilih perkataan kamar untuk menjelaskan perkataan booth di sini. Dan kalau dilihat di belakangnya, kamar jurubahasa, ada jurubahasa di dalamnya dan menggunakan peralatan yang beralatan interpretasi untuk menyampaikan terjemahan kepada peserta-peserta persidangan yang ada di situ. Okay. Ini istilah biasa yang mungkin orang faham. Okay. Tapi ada juga istilah-istilah biasa yang ada sedikit kekeliruan bila orang ramai bila kita menyebut interpretasi, contohnya orang ramai selalunya memahami perkara yang berlainan. Okey, itu juga dalam bahasa Inggeris, interpretation dan juga interpretasi. Bila kita sebut interpretasi, perkara pertama yang orang akan fikirkan, ya, kalau saya ambil contoh dari PRPM, okey, definisi yang diberikan di situ ialah tafsiran, penjelasan tentang makna, tujuan, implikasi dan sebagainya, satu pelbagai-pelbagai dan sebagainya. Dan apa yang dijelaskan di sini sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan interpretasi dalam konteks kejurubahasaan. Dia hanya menerangkan tentang satu makna saja dari segi untuk interpretasi. Jadi glossary ini disediakan juga untuk menerangkan apa itu interpretasi dalam konteks interpretasi. Dan definisi yang kita berikan adalah satu bentuk terjemahan secara lisan, iaitu satu proses pemindahan atau penukaran satu mesej lisan satu bahasa kepada bentuk lisan juga dalam bahasa sasaran secara spontan, sama ada secara sehala atau duhala, dan pendengar dan penutur berada dalam konteks yang sama. Jadi berlainan dengan terjemahan yang mengendalikan teks berbentuk bertulis dan teks yang dihasilkan juga dalam bentuk bertulis, tapi interpretasi kita mengendalikan teks berbentuk ujaran dan disampaikan terjemahannya juga dalam bentuk ujaran juga. Dan konteks mereka, semua pihak yang terlibat untuk interpretasi berada di konteks yang sama. Satu lagi persoalan yang selalu timbul bila kita sebut interpretation versus interpreting, ini selalunya, ya, sebab orang selalu tanya kenapa pilih interpreting, kenapa tidak interpretation, ya. Nak ikutkan, kalau kebanyakan sarjana mereka memilih untuk menggunakan interpreting disebabkan oleh
bila kita lakukan interpretasi, ia adalah satu proses yang aktif, satu aktiviti yang berterusan. Dan sebab itulah ING itu digunakan untuk konteks kejurubahasaan ini. Interpretation juga digunakan, tetapi ianya lebih banyak digunakan oleh sarjana dari Amerika Syarikat. Dua-dua boleh digunakan, tetapi interpreting banyak digunakan dalam oleh sarjana yang lebih meluas lagi ya di seluruh dunia. Okey, seterusnya istilah yang juga biasa kita dengar, tetapi selalunya orang yang mendengar tu keliru. Okey, satu lagi ialah jurubahasa. Kenapa agaknya orang keliru dengan perkataan jurubahasa? Okey, sebenarnya kalau saya fikirkan, okay, kalau kita kaji balik, okay, perkataan juru, kalau saya ambil sekali lagi dari PRPM, definisinya adalah orang yang mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan. Ya, ahli, kejuruan kepandaian yang khas dan juga keahlian. Jadi bila digabungkan juru dan bahasa, selalunya orang akan fikirkan ia adalah seorang pakar bahasa. Okay. Jurubahasa memanglah bahasa, tetapi itu tidak menerangkan tugas jurubahasa itu sendiri. Dan dalam glosari ini, kita menjelaskan apa itu jurubahasa. Jurubahasa ialah perantara yang membolehkan komunikasi lisan antara dua pihak yang berlainan bahasa berlaku. Interpretasi dilakukan secara langsung dan spontan. Jurubahasa berada dalam konteks yang sama dengan penutur dan menghasilkan interpretasi dalam tekanan masa yang menghadkan atau langsung tidak membolehkan pembetulan atau penyemakan dilakukan. Jadi definisi ini menjelaskan apa itu jurubahasa. Okey. Okey, seterusnya. Ada lagi istilah-istilah interpretasi yang menarik yang saya kongsikan. Okey, salah satu ialah interpretasi berganti. Dalam bahasa Inggerisnya disebut relay interpreting. Interpretasi berganti ini ialah interpretasi berganti-ganti yang dilakukan secara berturutan atau serentak. Hal ini berlaku dalam konteks yang melibatkan pasangan bahasa yang jarang-jarang diperlukan. Seorang jurubahasa akan menginterpretasi daripada bahasa A kepada bahasa B yang menjadi bahasa sumber kepada jurubahasa lain yang menginterpretasikan bahasa B kepada bahasa-bahasa yang lain. Okay. Kalau saya nak jelaskan dalam bentuk ilustrasi, ianya begini. Okay. Kita ada pengujar yang bercakap dalam bahasa Rusia dan tak ramai orang boleh faham bahasa Rusia. Mungkin orang yang faham, okey, ada beberapa orang. Tetapi dalam konteks contohnya persidangan, bahasa tersebut terpaksa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Okay? Dalam konteks ini, jurubahasa yang memahami bahasa Inggeris akan menyampaikan terjemahan ke dalam bahasa Inggeris. Dan orang yang boleh memahami bahasa Inggeris akan memahami mesej melalui jurubahasa ini. Walau bagaimanapun, ada juga orang yang tidak memahami bahasa Inggeris dan mereka memerlukan terjemahan ke dalam bahasa Sepanyol. Jadi, jurubahasa bahasa Sepanyol ini mungkin tidak memahami bahasa Rusia, jadi dia memerlukan jurubahasa lain untuk menterjemah ke dalam bahasa Inggeris dahulu untuk dia boleh menterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol. Jadi, jadi bahasa Rusia, mula dengan bahasa Rusia, pergi ke kamar yang ini untuk diterjemahkan kepada bahasa Inggeris dan dihantar pula ke sini untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Sepanyol dan juga kalau yang perlu bahasa Perancis disampaikan oleh jurubahasa yang memahami bahasa Inggeris dan menyampaikannya dalam bahasa Perancis. Boleh juga kalau yang bahasa Perancis tak faham juga bahasa Inggeris, dia hanya faham bahasa Sepanyol, jadi kegantian yang berlaku dia lebih panjang ya. Dari bahasa Rusia ke bahasa Inggeris, ke bahasa Sepanyol dan ke bahasa Perancis. Inilah yang dimaksudkan sebagai interpretasi keganti. Okey. Dan kalau saya balik semula pada penjelasan tadi, kalau anda perhatikan, okey, sini ditebalkan perkataan bahasa A kepada bahasa B. Okay, bahasa A dan bahasa B. Yang menariknya tentang interpretasi ialah jurubahasa perlu tahu apakah itu bahasa A dan apakah itu bahasa B. Ya, tidak seperti terjemahan yang cukup
mengetahui apa itu bahasa sumber dan bahasa sasaran. Okey, untuk jurubahasa mereka perlu tahu kategori bahasa yang mana adalah bahasa A, kategori yang mana bahasa B, dan kategori yang mana bahasa C. Jadi bahasa A untuk seseorang jurubahasa, dia merujuk kepada bahasa yang dipilih oleh jurubahasa sebagai bahasa penguasaan yang paling baik dan paling aktif atau bahasa natif. Jadi bahasa ni memang dia selalu gunakan, dia cemerlang dalam bahasa tersebut, dia aktif menggunakan, dan juga dia juga jurubahasa yang sangat bagus. Dia mempunyai status A berganda. Maknanya dia ada dua bahasa yang cemerlang, yang aktif digunakan, dan dia sebagai bahasa natif jurubahasa tersebut. Ini ialah bahasa A. Manakala bahasa B ialah bahasa aktif seorang jurubahasa yang dapat ditutur, dibaca, difahami dan ditulis seakan-akan sama dengan penutur natif. Dia tak sama dengan penutur aktif, tapi seakan-akan sama. Hampir cemerlang. Okey? Jadi ini adalah bahasa B. Jadi seorang jurubahasa sepatutnya ada bahasa A dan bahasa B, di mana itu adalah bahasa untuk dia bekerja. Okey, dan ada lagi satu kategori untuk bahasa C. Okey, untuk bahasa C, ia adalah bahasa pasif jurubahasa yang dapat dibaca dan difahami seakan-akan seorang penutur natif, tetapi tidak semestinya bahasa yang dapat dituturkan atau ditulis dengan baik oleh seorang jurubahasa. Jadi jurubahasa ni mungkin ada bahasa C, mungkin ramai yang ada bahasa C, tetapi ia tidak akan dikira sebagai bahasa untuk bekerja, kecuali mungkin dalam konteks kecemasan, contohnya di konteks interpretasi hospital, di mana tiba-tiba muncul satu borang, ya. Dan borang itu adalah dalam bahasa C jurubahasa tersebut. Jadi dia faham dan dia boleh baca dan dia faham dengan baik, tetapi dia menyampaikan balik dalam bahasa A atau bahasa B. Jadi itu dia bolehkan. Sebab dia boleh faham dan dia boleh baca dengan baik. Tapi kalau teks tersebut adalah dalam bahasa A atau bahasa B, dia tidak boleh interpretasi dalam bahasa C. Ya, dan dia tidak sepatutnya melakukan sedemikian. Okey, itu bahasa A, B dan C. Okay. Contoh yang lain yang menarik tentang interpretasi juga yang ada istilahnya digunakan, diletakkan dalam glosari ini ialah untuk tactile interpreting ataupun interpretasi sentuh. Interpretasi sentuh ialah ia digunakan untuk berkomunikasi dengan orang pekak buta. Kita tahu orang pekak, kita nak berkomunikasi dengan mereka, kita berbahasa isyarat. Orang buta, kita nak berkomunikasi dengan mereka dengan bercakap, ya, kita tak perlu gunakan bahasa lain. Tetapi kalau orang pekak dan buta bagaimana? Jadi inilah di mana interpretasi sentuh digunakan. Dalam konteks ini, bahasa isyarat dan termasuk ejaan jari digunakan dan digunakan sebagai komunikasi dengan orang pekak buta secara sentuhan di atas tangan, untuk mereka memahami apa yang nak sampaikan. Ini adalah satu istilah yang menarik yang ada dalam glosari pengajian penterjemahan. Okey, banyak lagi sebenarnya istilah menarik yang berkaitan dengan interpretasi. Kita ada memory, tapi kalau memory bukan kenangan, ya. Ia berkaitan dengan daya ingatan. Kalau shadowing ini adalah satu latihan yang dilalui oleh pelatih jurubahasa pada peringkat awal. Dan bila kita fikirkan terjemahannya, kita tak rasa menggunakan kata bayang itu sesuai di sini, ya. Dia tidak menggambar dalam konteks bahasa Melayu lah, dia susah nak digambarkan untuk menerangkan aktiviti tersebut, dan kita telah menjelaskan, kita telah menterjemah shadowing menjadi ikut tiru, sebab latihan tersebut memerlukan pelatih mengikut dan meniru pengujar yang bercakap. Okey. Ada juga kita ada ear voice span. Untuk ini kita gunakan istilah jarak dengar suara. Kita tidak memilih jarak telinga suara sebab ia bunyi sangat dangkal. Sebab apa yang berlaku di sini adalah jarak dari segi apa yang didengar,
okey, dari pengujar, dan bila masa suara kita dimulakan penyuaraan interpretasi tersebut. Okey, jarak yang ada di situ. Okey, kamar dan booth telah disentuh tadi, dan istilah yang lain yang juga menarik adalah fatigue. Fatigue ini adalah satu keadaan yang dialami oleh jurubahasa setelah dia melakukan interpretasi dalam lebih 20 minit ke 30 minit, dia akan merasa lesu, bukan letih ya, dia lesu. Sebab banyak yang dilakukan pada masa yang sama, jadi selepas 20 atau 30 minit dia melakukan interpretasi serentak, dia akan sangat-sangat penat. Okay, jadi kami pilih istilah lesu untuk menerangkan keadaan ini. Okey, dalam glosari ini juga ada rajah untuk istilah interpretasi, beberapa istilah interpretasi, dan salah satu daripada contohnya ialah yang ini, proses interpretasi, di mana pada peringkat awal adalah pemahaman dan seterusnya penukaran, dan paling akhir adalah penyampaian. Semua ini dalam konteks yang sangat laju ya, spontan, dan rujukannya ada tertera di situ, di mana yang ini diambil dari Hale 2007 dan Pochaka 2004. Okey, itu saja. Okey, saya galakkan penonton yang ada minat dengan terjemahan dan interpretasi, belilah buku glosari pengajian penterjemahan, dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Lilani Ayub atas penjelasan sebentar tadi. Cubaan suara dengar ya? Dengar. Dengar, baik. Jadi begitu saja bicara buku kita pada hari ini, yang saya melihat bagaimana bidang pengajian penterjemahan ini adalah satu bidang yang saya kira sangat penting, bagaimana proses pemindahan ilmu daripada dunia luar, daripada dunia asing ke dalam bahasa Melayu. Biasanya apabila kita mendapat apa-apa kata istilah dalam dunia asing, kita akan menyerap terus istilah tersebut. Tetapi dengan perkembangan ini, bagaimana wujudnya buku ini, penyusun-penyusun ini, pakar-pakar ini telah pakai beberapa kaedah untuk mencipta ataupun memperkayakan bahasa Melayu dengan beberapa kaedah yang mereka gunalah, sama ada mereka penyesuaian secara ejaan, mencipta istilah baru ataupun pakai kata-kata bahasa Melayu yang sedia ada di Malaysia untuk dipadankan dengan konsep-konsep dunia luar ni. Baik, sebelum saya akhiri bicara ini, izinkan saya untuk mempromosikan buku ini, buku Glosari Pengajian Penterjemahan ini. Jadi saya kira buku ini selayaknya dan sepatutnya perlu diperolehi oleh mana-mana pelajar ataupun pensyarah dalam bidang pengajian penterjemahan, untuk kita bersama-sama memberi nilai tambah ataupun menambah baik buku ini. Sekiranya ada apa-apa perkara yang tuan-tuan dan puan-puan tidak bersetuju ataupun penambahbaikan yang boleh lagi memperkayakan keperpustakaan bahasa Melayu dalam bidang ini. Sebelum itu, buku ini dijual dengan harga RM25. RM25. Tetapi sempena dengan program bicara karya ini, saya akan menawarkan promosi sebanyak RM18 kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan buku ini. Tapi dengan syarat pembelian tersebut perlulah melalui saya sendirilah. Jadi di sini saya akan tinggalkan nombor telefon. Saya akan tinggalkan nombor telefon kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan buku ini. Boleh hubungi saya secara WhatsApp. Saya dah tinggalkan nombor telefon 019-3743-177. Boleh menghubungi saya secara WhatsApp ataupun nak hubungi terus pun tak ada masalah. RM18 sahaja. Sempena khas kepada semua yang hadir secara maya dalam bicara karya ini. RM18 sahaja. Satu sumbangan yang cukup besar bagi pandangan saya kepada dunia pengajian penterjemahan. Kita tidak mahu lagi kita sebagai masyarakat Malaysia menyerap istilah
tersebut secara menggunakan dalam bahasa Inggeris. Sebaliknya, kita harus mencipta, memadankan istilah-istilah tersebut dalam bahasa Melayu yang kita tahu memang kita kaya dengan budaya dan beberapa bidang dalam bahasa Melayu. Oh, kamus edisi terkini itu bukan saya editornya, jadi saya tidak dapat nak bantulah. Harganya tak silap saya dijual dengan harga RM200. Tapi buku ni kebetulan saya editornya dan saya akan berusaha sedaya upaya untuk membantu mempromosikan dan menjual buku ini dengan harga yang saya sebut tadi, RM18. Itu saja daripada saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini dalam bicara karya ini, terutamanya kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, begitu juga kepada pembicara kita Profesor Madia Dr. Goh Sang Siong dan juga Dr. Lilani Ayub kerana bersama-sama berkongsi ilmu kepada kita semua. Jadi sekian saja daripada saya. Sekiranya ada salah dan silap, harap dimaafkan dan kita bersama-samalah untuk memperkayakan, mempertabatkan bahasa Melayu dengan mendapatkan buku ini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.